Sahabat. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة حسبنا الله ونعم الوكيل. Pagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama waqafatil qulubi. Situ. Rubbama waqafatil qulubu ma'al anwari kama hujibatin nufus bikathaifil aghyari. Rubbama terkadang, rubba ditaklid, mana kadang-kadang berlaku. Terhenti, waqafat maknanya terhenti, wukuf. Terkadang terhenti segala hati, baik yang kita nak berjalan ialah qalbi kita, hakikatul insan, roh situ. Terkadang terhenti segala hati serta segala nur, serta segala nur itu, maka terdinding ia daripada yang munawwir. Siapa munawwir? Wallah ta'ala. Fahujibat anil munawwir. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah Ta'ala ialah nur langit dan bumi. Apa makna nur? Ialah munawwir, mana yang menerangi, mana yang menjadikan. Mujid, ail fa'il al-haqiqi. Dia yang mengadakan, dia yang mengurus. Dari dia segala-galanya, dengan dia segala-galanya, kepada dia sekalian kembali. Jadi terkadang dia ada dua hijab. Hijab yang maklum, mana benda yang mendini seorang, yang maklum ialah ma'asi, maksiat, mungkar, kelalaian. Itu semua dipaham, yang mudah. Satu lagi dia panggil hijab nurani, hijab bentuk nur. Al-ilmu nur, al-amal nur, wal-ahwal nur. Ilmu, amal, semua tu dipanggil benda yang baik, nur. Ya, tapi dia adalah makhluk, jangan didindingi di situ. Sebab itu disebut oleh Arif, min ba'dil arifin, inna asyaddan nasi hijaban al-ulama wal-ubbad wal-zuhad. Mana orang yang masih lagi banyak didindingi qalbi dia untuk terus tembus kepada makrifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala, ialah siapa? Para ulama. Yang kedua, az-zuhad, orang yang telah memiliki sifat zuhud. Sedangkan kita nak duduk sifat zuhud bukan satu perkara yang mudah, ya, masih lagi terhijab begitu. Dan ketiganya, wal-ubbad, ahli ibadah, pun juga bukan senang nak menenaraikan dia duduk dalam ahli ibadat. Tapi masih lagi terdinding qalbi dia ni. Bila dia terdinding, bila dia melihat akan dirinya. Lepas tu dalam kaedah kita apa? Faru'iyatuka wujudak mani'atun laka
min syuhudi rabbik. Itu kaedah besar kan. Ru'yatuka makna memandang engkau, wujudaka akan wujud engkau, mani'atun menjadi manik benda yang menyekat, laka bagi engkau, min syuhudi rabbik daripada musyahadah akan Tuhan. Tergendalanya seorang masuk dalam maqamil musyahadah, nikmat yang paling besar, ya. Kalau tak dapat sampai kita mati tak dapat, rugi serugi-rugi. Maka di antara benda yang menyekat seseorang tidak akan sampai ialah ru'yatul wujudi. Kamu memandang diri kamu. Kita rasa kita yang buat, kita yang urus, kita yang pandai, kita yang menentukan, kita yang mengolah, mentadbir, memandang qalbi begitu rosak dalam pandangan makrifat. Mana makrifat dengan qalbi dan memandang hadrat Allah. Bila kita masukkan pandang diri kita yang hina, yang fakir ini, habis dia akan tersekat. Rohani dia akan tersekat. Walaupun di luar nampak dia ibadat, dia biasa dan tapi dalam dia tak sampai lagi. Sebab apa? Ada dinding. Ya. Betul kita minta Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada. Ya Allah, hidupkan kami sebagai hidup orang yang arif dan matikan kami sebagai mati ahli syuhud. Itu kalau tafsir hakikatnya. Ya, kalau tafsir syariat dia biasa itulah. Maksudnya hidupkan kita bagi hidup ulama, berilmu, beramal, dan matikan kita mati pada syahid medan perang, masuk syurga tanpa hisab. Itu tafsir biasa. Tapi tafsir hakikat dia, hidup sebenar bila ulama ai arif, dia arif dengan Tuhan. Mati syuhada ai fil maqamil syuhud, dia mati dalam maqamil musyahadah. Sebagaimana orang-orang ahli musyahadah, ahli syariat yang mati syahid, yadkhulunal jannah bighairi hisab, dia masuk syurga tanpa hisab. Maka lebih aula ahli musyahadah masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Ya, sebab apa? Ada riwayat malaikat bila nak tanya, orang yang ahli lah, jiwa dia sentiasa dengan Tuhan. Allah tak putus. Ayo malaikat nak tanya marrabbuka, nak tanya apa lagi kan? Nak tanya apa, siapa Tuhan kamu? Dah nampak jiwa dia tak pernah putus dengan Tuhan. Rohani dia sentiasa menghadap Allah SWT, nak tanya apa lagi? Jadi maksudnya apa tu? Setengah daripada ahli syuhud dipanggil orang ahli, dipanggil syahid batin. Adapun syahid yang zahir itu yang maklum, yang mati dalam medan ya jihad dengan niat yang bersih, dipanggil syahidul ma'rakah. Di mana diharamkan kita memandikan dia dan menyembahyangkan dia, haram, tak dibenar, sebab mereka yang mempunyai kedudukan yang telah diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka sanggup mengorbankan segala-galanya, harta benda, masa, last sekali nyawa dibuang untuk agama Allah Ta'ala. Memang tinggi martabat dia. Begitu juga ahli syuhud, apa dibuang? Ru'yatul wujudi. Nampak dia? Zahir, kalau ahli syariat yang zahir, syahid dia buang nyawa, jasad luar. Kalau ahli syuhud, dia buang dalam semua sekali. Ya, dia buang, dia padamkan, memandang diri dia. Habis, tak ada dia dengan Tuhan ni. Dia kata faru'yatuka wujudak mani'atun laka min syuhud. Memandang diri kamu tadi bukan manik, menegah engkau min syuhudi rabbik, daripada musyahadah akan Tuhan. Dan tidak ada nikmat paling besar disebut dalam hadis sahih ialah anta'budallaha ka'annaka tarah. Itu dia kata maqamil musyahadah, maqam yang amat tinggi. Jiwa insan tadi sentiasa berlazat dengan Tuhannya. Adapun orang yang masih terhijab, dia berlazat dengan makhluk Tuhannya. Ya, dia berlazat dengan makan, minum, harta, ya, rumah tangga, itu semua tidak ada nilai. Tidak ada nilaian. Sekadar makan yang tidak berakal pun kadang makan lebih banyak daripada itu. Kalau harta benda, orang kafir kadang banyak daripada itu. Kita nak benda yang paling besar nilaian kita dengan Tuhan. Bila mana dijemput seseorang tadi dengan baru berlaku injizab qalbi,
Tuhan tarik kalbi dia, izin menghadap kepada dia, hasil daripada kesungguhan ruhani dia yang telah diperhatikan oleh Allah SWT. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pada siapa yang bersungguh pada jalan kami, maka kami tunjukkan jalan. Dan jalan kesungguhan yang benar ialah membunuh musuh besar. Kalau kita bunuh musuh dalam medan, maka jaminan syurga. Sebagaimana kalau kita terbunuh, yang biasa kita dengar, barang siapa yang terbunuh dalam medan peperangan dengan kafir harbi, dia terbunuh, maka terus dia masuk syurga tanpa hisab. Dia dulu al-jannah bighairi hisab. Dia tak perlu dimandikan dan tak perlu sembahyang, pada saat dia mulia. Itu ni membunuh apa? Membunuh musuh zahir. Yang ni kita bunuh apa? Musuh batin. Apa kita bunuh? Nafsu. Lagi apa? Syaitan, bisikan. Mana di antara nafsu syaitan tu? Ru'yatun nafs, memandang akan diri engkau. Syaitan nafsu dia suruh pandang diri kita, engkau hebat, engkau handal, siapa boleh lawan kau. Itu semua dia tembak dan kita bunuh pancung dia kan. Dekat aja dia, tombang dia, maka nampaklah yang esa ahad dia. Ma fi qalbi ghairullah. Maknanya apa tu? Tombanglah yang lain, dia dengan Tuhan dia. Ketika itulah dia akan dapat berbagai-bagai nikmat-nikmat yang amat besar di sisi Allah Ta'ala. Dipanggil jannatul mu'ajjalah, atau syurga kita anda buka bagi orang yang telah mematikan memandang haul dan quwwah. La haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwwata illa billah adalah gedung daripada gedung yang disediakan oleh Allah Ta'ala bagi ahli ma'rifah yang telah mematikan, membunuh, mana mematikan pandangan diri dia. Dia hanya dia dengan Tuhan saja. Maka itu dah satu peringkat. Jadi di antara halangan yang menuju ke arah itu ialah ru'yatu wujudah, memandang akan diri kita. Ini di antara dia. Sebab sepandang diri kita, sebab apa? Dia kurang memberi kawalan apabila Tuhan uji dia dengan benda bentuk nur. Kalau zulmat kita tahulah maksiat mungkar. Ini ilmu dia ada, amalan dia ada. Bila dia pandang diri dia habis dan tombang. Tuhan tak izinkan dan Tuhan tak bagi. Dalam berjalan pada dia bercampur dengan pandangan diri itu tak. Sebab beribadat satu perkara yang susah. Menjaga dia supaya matang lagi susah. Lagi susah. Tapi benar dia akan jadi mudah bila ada pertolongan Allah. Situlah dia. Bila Tuhanmu, Tuhan tolong, perompak penyamun pun jadi waliullah, bukan jadi orang saleh. Dan dia kata Tuhan nak, terkejap itu kerja dia. Habis. Jadi nak ceritakan di sini, di antaranya hijab, mana dinding kalbi insan daripada menuju hadrat Tuhan dipanggil nur. Terkadang dia kata rubbama waqafatil qulub. Terkadang wakaf. Apa makna wakaf? Berhenti kan? Kita kalau mengaji ada wakaf, berhenti. Mana berhentinya kalbi, dia tak berjalan. Sab ma'al anwari, serta nur yang terbuka. Tuan beri dia ilmu, wah dia sedap. Padahal jalan dia jauh lagi. Dia dapat ibadat, dia rasa sedap. Dia terputus dengan Tuhan, biar lagi jauh. Nabi itu ahwal-ahwal. Ini penting kita mengetahui dan menyemak perkembangan ruhani daripada pakar-pakar yang telah maklum yang hebat. Siapa dia? Minal arifin. Orang-orang arif dia kan wali-wali besar. Dia kata terkadang terhenti segala hati serta segala nur itu, maka apabila terhenti, terdinding ia daripada munawwir. Siapa munawwir? Huwallahu ta'ala, Allah Ta'ala. Dan demikian itu dengan apa? Sebab jinak dengan dia dan berahi pada wujudnya, seperti terdinding segala diri dengan sebab tebal segala aghyar dari segala adatnya dan segala syahwatnya. Sebab itu jinak dipanggil apa? Sifatul qalbi. Khub, kasih, ishkun, berahi, asyik, itu semua sifat qalbi. Jadi betul dia beri kepada Allah Ta'ala. Makamul uns, makam berjinak-jinak hati, bermanja dengan Tuhan, itu yang baik.
Tapi dia pergi jinakkan hati dia dengan makhluk. Dengan sini jinak apa? Dengan ilmu, dengan bawa apa? Dia seronok, dia puas hati, bukan? Dia tak lupa lagi jalan dia jauh lagi tu. Dia berahi seronok. Dia tak memandang af'al Tuhan. Maka bandingan dia terdinding seperti yang terdinding dari segala diri tadi, dengan sebab tebal segala aghyar. Aghyar ni apa? Pandangan daripada makhluk, daripada segala adat dan syahwat. Adat biasa yang mendinding 4 perkara besar, dan ini semua para awliya dia lepas. Kalau dia tak lepas, dia tak naik tentang ni. Jadi golongan VVIP Allah Ta'ala. Awliya ni golongan VVIP Tuhan. Apa dia yang dia lepas? Kurang taklilul ta'am, kurangkan makan. Ya, sebab tu dalam hadis Nabi kata iza aqallur rajul atuma muli'a jawfu nuran. Apabila Ta'ala bila seorang tu mensedikitkan makan, niat kena ikhlas, maka Allah Ta'ala penuhkan batin hati dengan nur. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi dalam perkara itu. Satu, itu dipanggil adat tabi'ah. Adat tabiat yang radi'ah, yang tak elok, yang kotor. Kerana kasratul kalam, banyak sangat bercakap. Zikir tak banyak, cakap banyak. Ya. Kalau sekarang ni tak cakap mulut, dia cakap dengan ujung jari. Ujung jari. Tatik. Tak habis-habis nanti. Ya. Tak kering pula jari, menekan mesej. Pak. Apa nak tidur apa lagi? Pak. Kan? Orang suruh penting zikir, dia macam ni. Satu lagi macam ni zikir. Ya. Melampaui dia panggil. Maka ketika itu apa? Kalbi dia akan pergi kat makhluk. Tuan salah. Nak bawa ke Tuhan, dipusingkan lagi. Ya, banyak bercakap. Itu semua iza kasral kalam kasral khata, wa iza kasral khata kasral zunub, wa iza kasral zunub fannar wa aula bih. Bila banyak cakap, banyak silap. Bila banyak silap, banyak dosa. Bila banyak dosa, yang layak untuk dia neraka jahannam wal a'yazillah. Kurang makan, kemudian kurang bercakap, kemudian kurang tidur. Ya, tidur yang lebih dan pada awliya kadang-kadang tak tidur, dia tidur ni tidur ayam ni. Sayyidina Umar kata, kalau aku tidur di siang hari, aku sudah mensia-siakan tanggungjawabku dengan rakyatku. Kalau aku tidur malam, lagi besar aku sia-siakan hubungan kontak aku dengan Allah. Jadi macam mana maksud tidur ala kadar, dan tak tidur langsung ala kadar. Ya, sebab tu Imam Ghazali syorkan kita kalau tidur di atas apa? Lengan. Tidur lengan. Walaupun ada bantal, tidur atas lengan. Tujuan apa? Tujuan dia mudah terjaga. Mudah terjaga. Yang tidur tilam tenggelam pun tak nampak. Orang terakhir untuk berdengar, sayu je. Dia ingatkan mimpi apa? Tidur tenggelam. Allah. 3. Kemudian kurang bergaul. Ya, kurang bergaul. Satu hari seorang waliullah dia murakabah tentang jabati. Lepas dia murakabah, keluar satu kalamul milh, kalam yang manis dari segi sufi. Apa kalam dia? Dia ukur, dia murakabah, dia keluar satu kalam dia, ilqa'un nas la yufidu syai'. Bertemu dengan manusia ni apa pun tak ada faedah. Sebab apa keluar kalam tu? Sebab dia sedang mendapat kemanisan dengan Allah. Siapa yang tak dapat kemanisan dengan Tuhan, dia tak akan dapat keluar kalam ni kat mulut dia. Sebab dari jiwa dia lagi sedap berjumpa orang, lagi sedap boleh berbuat, boleh bersembang. Sebab kalbi dia dengan makhluk. Kalbi yang boleh makrifat Tuhan, kita pergi hadir kat makhluk. Kalbi yang boleh berlazat dengan Tuhan, kita pergi lazat dengan makhluk habis. Perjalanan dia rosak. Suluk dia rosak. Jadi di antara sini, antara apa? Terbuka Tuhan uji dia dengan nur. Maka dia galib kat situ habis. Allah. Dengan segala adat tabiat. Ukhrud min awsafil basyariyati an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatik litakunu linida'il haqqi mujiban wa min hadrati qaribah. Ukhrud, sila keluar, buang, min awsafil basyariyah, daripada segala sifat-sifat basyariyah yang radi'ah, pada sifat-sifat keinsanan yang kotor,
Ya, makan disuruh, tapi bila terlampau banyak jadi hamba makan dah kotor. Bercakap boleh diizin, tapi bila bercakap dan babah-babah dan mengumpat apa semua, itu dah kotor. Dan begitu yang lain, kawal, itu sudah kita kawal. Ukhrud, keluarkan daripada yang tidak. Tujuan apa tu? Ukhrud, ya, min awsafil basyariah litakunu linida'il haqqi mujiban. Supaya kita dapat nida, seruan, maknanya ilham rabbani akan sampai. Wa min hadratihi qaribah, dan pada hadrat Allah di dekat hampir. Kalau tak masuk hadratillah, maka dia akan masuk lain-lain. Dan tak benar duduk dalam hadratillah orang yang lalai. Kaifa ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Macam mana kamu nak masuk hadratillah, hadrat Allah, ya, sedangkan kamu belum bersuci, belum mandi daripada junub janabah kelalaian. Junub hadap besar, tak boleh duduk dalam masjid kadar tamanina, kada boleh lalu je. Itu junub zahir. Di sana ada junub batin. Apa dia? Al-ghaflah, lalai. Bila lalai, insan tu tak boleh masuk dalam hadratillah. Sebab tu jangan putus zikir walaupun satu saat. Ya. Habis ulama letakkan zikir angka-angka ini itu bagi melatih. Bagi melatih si malas. Tahu si malas? Nak zikir berapa? Ambillah 2,000. Banyak lagi. Kalau orang dah mana sifat dia lazat dengan Tuhan, dia berzikir fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap kelipan mata nafas dia dengan Tuhan. Ya, dia nak kira boleh malu kan. Orang ni kalau berkira sangat dengan kita, kita suka kan? Kira suka tak? Dia ni malah kawan dia berkira tau. Dia mesin pun kira. Maknanya bila berkira sangat kita apa? Tahulah dia tu kedekut. Ni kedekut nak berikan mahabbah dengan Tuhan, berkira sangat. Nak zikir, nak had berapa dengan makhluk kita tak ada kira. Berapa kalam kita bercakap dengan makhluk satu hari. Berapa ribu kalam kita bercakap dengan makhluk. Dengan Tuhan nak berkira. Hati kita bertumpu dengan makhluk sampai dalam semayang pun kita menghadap makhluk. Berkira sangat. Dengan Tuhan berkira. Habis nak minta syurga Tuhan, tak malu kan? Itu maksud dia. Ya? Jangan berkira. Cuma pangkat awal nak bagi istiqamah tu, suruh kira angka, nak buat zikir ni 1,000. Ya? Kalau dalam suluk puan-puan zikir tarik satu hari 70,000, tu paling kurang. Ya, ke dalam suluk. Sebab tu tuan-tuan tengok dia punya warid berdentum, pum terbuka. Sebab dia cuci habis. Ya. Buntut kuali tuan-tuan pergi buat apa piuk. Masak ke dia kahwin dulu punya cerita kan. Bila lepas dia kahwin, dia ada satu program menyuci piuk belanga kan. Dia ada dua. Satu dia pakai dawai kasar, satu lagi dia pakai dawai halus kan. Dia santal habis. Dia tu hentak yang halal. Mau berkilat. Ini buntut piuk untuk kali dah hitam. Cairan masak. Kemudian kita sapu dengan shampoo. Hilang kan. Yang kita ambil shampoo, kita lah buntut kuali. Jenuh je awak ni. Kena hentak dia kuat-kuat. Bau dia terbongkar dia punya karat. Kilat kali. Begitulah kalbi dia. Ya, hentak dia apa kesungguhan mahabbah hati dia. Tumpuan, fokus betul-betul. Jangan berkira dengan Tuhan. Ya, dengan makhluk kita berkira tak apa. Banyak nau beri leka dengan makhluk. Banyak nau jauh hati kita dengan makhluk. Itu kira. Tapi dengan Tuhan kira sikit zikir nak kira. Bayar nak terbuka hijab kita dengan Allah. Ya, dengan Tuhan kita berikan betul-betul sebagaimana janji kita, wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah janji tu. Makna kata tak ada berkira. Hidup mati terserah ke Tuhan. Betul tak benda tu? Yang keluar semayang dia buat gian lain yang akan Tuhan jawab kazab kau, bohong kau Tuhan. Itu maksud dia. Kemudian bermula segala hati itu nur itu. Hati yang nuraniyah, yang dibangsakan kepada nur. Apa dia? Hakikat diri kita ni. Yang bercakap sekarang ni dia lah tuan-tuan. Yang bercakap siapa dia? Dalil mana yang cakap dia? Dia keluar orang kita boleh cakap tak? Kalau malaikat maut datang, dipisahkan mufarraqatur ruh anil jasad.
Diceraikan roh dengan jasad, dia panggil maut, mati, dikeluarkan. Boleh cakap tak? Tengangan. Lepas tu dalam fiqah kita, sunat bila orang mati tu kita rapatkan mulut dia, tutupkan mata. Sebab roh tu bila disentap daripada ujung kaki, sap sampai ke lutut, 2 kali sampai ke pusat, 3 kali sampai ke halqum, garang-garang. Sebab dalam hadis kata malam yugharghir, selama nyawa tu boleh sampai garang-garang, pintu taubat dibuka. Pada sap sini je, ghuliqad abwabut taubah, diselak pintu taubat, tak ada lagi. Ya, dia bila keluar roh tadi, hakikat diri kita tu mata dipandang semua, dia pergi sap. Ketika itu tutup mata dia. Dia tak boleh cakap lagi dah. Sebab yang bercakap tu dia hakikat. Ya. Dikeluarkan tenganga, dia tak apa tadi. Sejuk badan, cepat-cepat letakkan di kaku orang keras kan. Tunggu besok mandi, kapan, semayang, hantarlah dia punya sangkau tu dalam lubang yang sempit. Yang itulah jasad tu yang banyak manusia tertipu. Menjaga jasad, elok jasad, solik jasad, tepik, macam-macam disolik di polisnya kan. Ya, padahal hantar ke tanah tu yang nahal dalam ni kan. Ya, dia punya mutiara dalam tu hakikat insan, diri kita yang nurani, yang menjadi nur. Ya, dia yang boleh makrifat, boleh berdamping dengan Tuhan belazat. Yang ni kita nak jaga. Ya, burung yang mahal dalam sangka tu harga dia 10,000. Bukan sangka tu, sangka murah. Ya, ini kita jaga sangkar yang dalam sana. Banyak manusia terlalai dengan sebab wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia melainkan mata benda yang banyak manusia tertipu daya. Sebab apa tipu daya? Dia kira urusan lahiriah, dia panggil alam min jisam, alam min ajsam. Dia tak kira alam min ruh, yang dalam dia mahal, dia akan jaga tadi. Allah. Maka satu lagi, segala hati yang nurani itu maka terdinding ia dengan berdiri serta lataiful aghyar. Dia terdinding dengan apa? Berdirinya dia bersama serta apa? Lataif aghyar yang nurani daripada segala ulum dan ma'arif. Dia aghyar lain daripada Tuhan satu dua. Satu benda zulmani, yang ni jenis nurani. Apa dia? Ulum, segala ilmu. Sebab ulama mesti dia pegang, dia rasa dia hebat, habis tu. Ya, ilmu suruh cari, tapi kita cari supaya tu jaga. Jadi 2 supaya. Kalau supaya dibesarkan orang, supaya orang pandang dia hebat, habis pum dia jatuh. Terbalik kan, masuk longkang dia mati. Ya, jaga tu. Supaya kat itu. Ilmu cantik, amal bagus, semua dipuji. Tapi dia buat tu untuk apa? Kalau supaya dapat redha Tuhan, itu mamduh, tu dipuji oleh syarak. Kalau supaya dipandang orang, habis pum jatuh. Lepas tu jalan nak sampai makrifat yang tinggi, yang paling hebat, yang kelazatan di banyak di sana di muka Tuhan. Dia kena ada apa dalam kalbi kita, perasaan apa? Satu perasaan kena hidup betul-betul. Kita sangat-sangat minat dan suka apa? Tidak dikenal orang. Kalau orang tak kenal kita, lagi kita gembira. Itu kena ada. Kalau ada dalam hati kita, aku ingin terkenal, habis dia tak akan dibuka pintu makrifat dengan Tuhan. Sebab bila dia kenal dengan orang, hati dia akan lari ke orang. Dia buat ibadat ke orang. Dia buat ibadat tu suruh orang puji. Dia gembira orang besarkan jalan. Dia tak akan berbau dan tak akan terbuka cahaya makrifat tu. Tutup. Kita boleh minat, kita tak dikenal. Banyak kalau cerita wali-wali dulu dia tutup macam-macam. Dia tutup sampai orang tak kenal dia. Sebab nak kenal ahli makrifat, wali Allah, jangan dengan luar. Dia kenal dengan dalam. Kalau siapa nak cari kenal para awliya dengan pandangan luar, dia tertipu. Ramai orang dia berlakon, sababan dia full. Macam wali besar jubah, rupa dalam dia berkeladak. Rohani dia berkeladak. Nak kenal dengan dalam, yang dan yang mengenal sebenarnya dalam. Maka ahli makrifat dia kenal. Ahlilah dia kenal. Dia suruh dengan nur, dia kenal siapa dia sebenarnya. Penaksyabban dia pakai wukuf kalbi, dia tahu. Dia start, dia tembak. Gelap ke terang orang ni. Allah. Dan segala diri yang zulmani itu maka terdinding ia dengan kasihnya bagi tebal segala aghyar yang zulmani. Ya. Mana segala diri yang zulmani, yang gelap, yang tidak ada pancaran nur, ya, maka dia terhijab, terdinding dengan apa tu dinding? Jaga kasih. Sebab kasih tu kena beri kat Tuhan. Kita beri dekat apa? Dekat makhluk. Habis kasih benda tu, kasih benda ni. Akhir dia leka. Bagi tebalnya aghyar makhluk yang zulmani, yang gelap.
daripada segala adatnya dan segala syahwat. Ada adat tadi yang sebut banyak makan, banyak minum, banyak semua tu, ya, dan syahwat dia tak habis-habis, ya. Macam mana nak berjalan kalau kita kena tambat? Kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bisyahwat. Ya, macam mana kamu nak berjalan ke Tuhan sedang kamu ditambat dengan syahwat? Kena kerat dia, ya, dengan pisau muriyabah wal mujadah, kerat dia putus boleh jalan lagi. Kalau tidak dia sangkut, ya. Maka segala hati itu mahjub, ada di dinding. Lawan mahjub apa? Maksyuf, dibuka. Kashfin, maksyuf mana dibuka. Lawan dia mahjub, di dinding. Dengan segala anwar. Ini dinding yang kedua. Dinding yang pertama tu semua tahu maksiat mungkar. Ini dinding nur, ilmu nur, amal nur. Bila dia tak pandang ke Tuhan, dia pandang diri dia tadi apa? Mani'atun faru'iyatuka wujudak mani'atun laka min syuhudi rabbik. Kaedah tu pertama. Pegang kaedah tu. Kau memandang seorang tu, ru'yat tu, kau pandang si wujud engkau, maka kata dinding daripada syuhud akan Allah SWT. Ya, dia kena pandang. Allah. Seperti bahawa segala diri itu mahjub di dinding segala zulumat, segala macam mana zulumat kegelapan, ya, maksiat mungkar, dosa, minum arak, tak semayang, itu semua tahu. Macam tu juga terdinding bila seorang tengok pada diri dia, sebab dia suruh keluar. Iza kharajta anta faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka engkau akan sampai kepada Tuhan. Apa makna keluar diri? Jangan pandang haul dan quwwah. Kita memandang quwwatullah, haulillah. Duduk betul-betul. Ucapan tu alhamdulillah, rasa dah beribu kali kita ucap la haula wala la haula wala. Tinggi tu kan. Ucapan tu besar. Mana kita mematikan haul dan quwwah kita memandang terus haulillah. Mana selagi kita memandang kita, dia takkan nampak. Ya. Dan hak kita ala itu di belakang demikian itu. Di belakang mana? Hijab kita memandang diri tadi. Kita buka aja, kita buka. Lepas tu bila kita matikan pandangan makhluk, terbuka dengan dia. Matikan baru hidup dia. Tutup baru terbuka. Padam baru terang. Padam dengan makhluk, terang dengan Tuhan. Tutup kalbi kita dengan makhluk, terbuka dengan Tuhan. Jasad tak apa. Ya, jasad kita tuan tak nak, dia nak dalam. Maksudnya apa? Maksudnya kiraan dan benda yang boleh menangkap benda-benda besar ni ialah kalbi, nurani. Jasad tak ada. Jasad kuat, dia ikut dia. Kalau baik dalam, baiklah luar, terus saja. Daripada ilmu ruh, ilmu qalbi ni benda yang amat besar. Sebab tu Rasulullah dah beri satu mandat besar. Inna fi jasad ibni Adam mudghah iza saluhat saluhat sa'id jasad kullu wa iza fasada sa'id jasad kullu. Allah wa halqat terang hadis sahih. Dalam jasad Adam seketul daging, bila dia baik semua baik. Kalau dia wasak semua wasak. Itulah qalbi. Dia ilmu qalbi, membincang, ya, tentang kedudukan dia sihat atau tidak, dia berjalan atau tidak, itu ilmu yang sangat besar. Sebab dia terus kontak antara hamba dengan Tuhannya. Habis itu. Dan hak kita itu di belakang, demikian sekalian itu. Dan ketahui ilmu bahawasanya Allah SWT sataral anwa sarair. Habis tajuk dia. Jadi makna kesimpulan dia, tuan, kita kena bersihkan daripada dua hijab. Satu hijab zulmani, itu terang maksiat mungkar. Satu lagi hijab nurani. Dengan bau kita nak keluar, tarik pandangan kalbi kita terus kepada dia. Itu sebab dia pusing balik, dia kena banyak zikrullah. Ai ma'al hudur. Zikir serta betul-betul fokus ke Tuhan, insya-Allah dia akan dapat lazah, kemanisan. Kita zikir, kita buat ibadat, kita tengok dapat tak lazat. Kalau dapat sedap lazat, menanda dia betul beri tumpuan. Dan lepas tu dia akan dapat satu lagi apa? Al-ishq, kemanisan. Kemudian dia dapat keasyikan. Lepas asyik baru rapatul hijab, aku buka hijab. Buka hijab mana dia masuk dalam alamin ma'rifah. Itu tak saya kira lah, ya, berbagai-bagai purnaan rahsia besar dia akan dibuka oleh Allah Ta'ala yang lagi meningkatkan makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Semua qalu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin fa inna khaira kulluhum yadu anta min Allahumma haqqina bi haqqatil wasallina Allahumma ja'alna wa jazil qulubana 'anil nazar wa sukun ilayha hatta yanqashif al-anwar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.